Dia tengah apa? Tengah melepas. Hai, jumpa saya lagi, Dr. Ahmad Zarif dan sesi chillax kita kali ini. Kali ini kita nak bercakap berkenaan rotavirus. Okey, kenapa? Sebab baru-baru ni saya satu family pun baru lepas kena lembik rasanya. Semalam pun tak masuk office. Okey, so masalah kanak-kanak ni diserang cerit-berit adalah perkara yang agak biasa sebab ada je orang yang kena kan. Tetapi awas, kerana serangan cerit-berit yang teruk dan berpanjangan mungkin adalah petanda anak anda telah dijangkiti oleh virus rotavirus ni. Okey. So kenapa kita panggil dia rotavirus? Dia datang daripada perkataan Latin rota, membawa maksud roda. Virus ni dia berbentuk macam roda. Kerana tu dia panggil rotavirus. Virus ini boleh mengakibatkan demam yang tinggi, cerit-berit dan kekejangan perut. Perut tu rasa mengerah sikit. Selepas dijangkiti, jangkitan ini biasanya mengambil masa dalam 2 hari sebelum timbul gejala kepada kanak-kanak terbabit. Siapakah yang berisiko mendapat jangkitan rotavirus ni? Okey. Biasanya kanak-kanak yang bawah daripada 5 tahun, 3 bulan hingga 2 tahun tu yang paling kerap kena. Lepas tu kita boleh tengok, kita boleh kenal pasti virus ni melalui sampel najis tu. Dan kita hantar ke makmal lah, kita tengok. Ada 5 spesies rotavirus ni. Antara yang paling common adalah rotavirus A. Okey. Sesiapa kanak-kanak yang pernah kena rotavirus ni, bila dia kena kali pertama dia agak teruk. Memang kita tengok lembik lah budak ni kan. Cerit-berit, kadang muntah non-stop. Ada yang bawa sampai ke 5 ke 7 hari. Tapi lepas dia dah kena tu, next time dia kena lagi rotavirus A, masa dia kena yang first tu, dia dah start develop immunity. So badan dia dah ada ketahanan terhadap virus tu. Jadi bila dia kena kali kedua, simptom tu kurang sikit, dia lebih mild. Apakah simptom-simptom jika kita jangkiti oleh virus ni? Okay, jangkitan rotavirus dia biasanya bermula dalam masa 2 hari selepas terdedah kepada virus. Simptom awal ialah demam dan muntah, diikuti oleh 3 hingga 7 hari cerit-berit berair. Cerit-berit biasa berair. Okey. So jangkitan ini boleh menyebabkan sakit perut. Yalah, tak keep on dia buang. Sakit sebab perut tu sangat aktif. Dia sentiasa bergerak nak buang. Dia tak sempat serap, dia dah buang. Pada orang dewasa yang sihat, kalau dia kena jangkitan virus ni, kadang dia punya simptom tu very mild, ataupun kadang dia tak ada simptom langsung. Sebab yalah, berapa kali dah daripada kecil dia dah tua bangka kena kan. So badan dah develop. Okey. Apakah yang menyebabkan jangkitan rotavirus ni? Rotavirus dia wujud dalam najis individu yang dijangkiti beberapa hari sebelum simptom muncul dan sehingga 10 hari selepas simptom pulih. Maknanya sebenarnya bila orang tu kena, bukan hari tu virus tu masuk dalam badan. It could be dah a few days dah. Dia dah masuk, lepas tu baru dia kena. Tu kadang mak ayah kalau datang, tak pasti pula. Kita tak ada makan apa-apa yang pelik-pelik. Kita makan semua benda yang sama. Tapi beberapa hari yang lepas adalah kita pergi rumah saudara dia ada cerit-berit. Tapi tu beberapa hari lepas. So sebenarnya mungkin time tu virus dah masuk, tapi imun sistem tengah kuat lagi. So virus masuk, dia start membiak. Bila dia dah sampai satu threshold, dia punya jumlah dah tinggi, baru dia start bagi kesan kat badan. Time tu baru kita start nampak simptom tadi. Kalau kita mengidap rotavirus dan kita guna tandas, lepas tu kita tak cuci tangan, ataupun anak kita kena jangkitan, masa kita bersihkan dia, tukar pampers dia semua tu, kita tak cuci tangan betul-betul. So dia akan start nepek sana, nepek sini. Kita akan pegang benda, tombol pintu, kita pegang itu, pegang ini. Saya selalu beritahu pesakit saya, kalau kita ada anak atau siapa ahli keluarga kita yang muntah cerit-berit, make sure kalau kita handle dia orang, cuci tangan betul-betul, guna sabun. Ini daripada sebelum COVID lagi saya beritahu. Sekarang kita nampak kalau virus mesti cuci tangan betul-betul sebab dia lebih senang melebar. Dah pegang pintu, pegang itu, pegang ini, takkan ahli keluarga tak pegang? Habis macam dia nak keluar rumah kan, dia tu tak kena buka pintu. So masa dia buka pintu tu, dia pegang, dia orang pun dah start kena. Habis kan kalau makan, tak kisahlah pakai sudu, garpu ke, pakai tangan ke, lepas tu kita dah pegang benda tu. Jadi dia lagi senang. Dia fecal oral route dia panggil. Jenis rawatan pula bagi jangkitan rotavirus ni, dia tak ada rawatan spesifik. So hampir semua virus ni memang tak ada rawatan spesifik lah. So apa kita buat, kita akan cover dia punya simptom. Okay. Contoh kalau dia muntah cerit-berit, maknanya dia kurang air dalam badan, kita akan suruh dia minum air banyak. Budak kecil tu paksa dia minum air lebih sikit. Lepas tu kadang bila dia muntah-muntah, mana ada selera, susah nak minum macam tu, kita suruhkan dia bagi sudu, suap dia masa ke semasa, bagi air.
Sebab bila dia dehydration, itu yang masalah. Badan dah jadi letih, lemah, itu lagi kacau. Kadang orang tua-tua dia boleh kacau jantung dia juga. Okay, so continue minum air. Lepas tu kalau kadang tengok budak doktor dia tengok budak tu nampak dah lembik, dia akan start bagi air garam. Tapi doktor akan assess lah. Kalau terlalu teruk, kita akan suruh ke hospital masuk air dalam kita punya salur darah ni. Sebab kalau budak kecil biasanya kita akan suruh ke hospital lah untuk masuk, sebab dia kena pantau jumlah air yang masuk dalam badan tu. Dia tak boleh terlalu banyak, dia tak boleh terlalu sikit kan, tak ada kesan. Terlalu banyak kan bagi kesan kat jantung dia, overload pula. So itulah antara 3 cara rawatan yang kita boleh bagi. Minum air banyak, bagi garam, satu lagi masuk air dalam. Usually kalau anak saya kena, saya akan suruh dia minum air manis lebih sikit untuk bagi dia energi. Oleh itu, untuk ibu bapa yang mempunyai anak-anak kecil, dia perlu faham betul-betul penyakit ni dan tahu cara nak handle dia. Okay, so salah satu dia tadi macam kita kata tadi, and kalau kita tengok budak dah kena, kita ambil tindakan segera, bawa terus ke klinik. Kadang kita tengok cik Birik biasalah bagi air sikit, orang dulu lagi minum air sikit, Panadol cukup kan. But now kita dah lebih peka kepada kesihatan, jadi bawa terus ke klinik, tengok apa rawatan pantas yang kita boleh buat. So benda ni membantu dalam jangka masa yang panjang. Okay, alright, itu sahaja untuk sesi kita kali ini. Harap dapatlah sedikit ilmu daripada kita punya sharing. Sila like, share dan komen kita punya video. Okay, alright, thank you, see you next time.